So guys, ini adalah Redmi K50 Gaming Edition dan ini bukan yang biasa-biasa guys. Ini adalah AMG Petronas Mercedes-Benz Edition. Di mana for time being, ia hanya eksklusif untuk pasaran China saja. Katanya sekitar 5,000 unit saja. Dan korang boleh dapatkan peranti ini daripada Fastech Link pada tanda harga sekitar RM3,200 lebih kurang macam tu. Depending pada harga semasa daripada China, depending pada bila korang tengok video ni lah. Dan setelah menggunakan peranti gaming ni, lebih kurang beberapa ketika, aku boleh katakan aku ada kind of like mixed feeling macam tu. Macam bercampur bau, serba macam tu. Dan kalau korang tahu kenapa aku rasa macam tu, tak apa lagi masa lagi, let's check it out. So, dari segi design, aku boleh katakan macam korang tengok pada video unboxing tadi, overall looks of this device masih lagi reminiscent macam Redmi K40 Gaming Edition yang lepas, yang Bruce Lee especially, dengan hanya talaan design ataupun warna Petronas atau AMG itself. Dan aku boleh katakan dari segi desainnya masih lagi boleh dikatakan agak cantik dan juga menarik dengan talaan warna Petronas AMG warna hijau kelabu macam tu di beberapa bahagian dan ditambah pula dengan desain seakan-akan carbon fiber. Ia menambahkan lagi kemewahan dan eksklusiviti device ini. Dari segi modul kameranya pula, ia dipetakkan sedikit berbanding yang lepas. Yang lepas tu macam buju sikit. Dan dekat sini terdapatnya dia punya LED light yang korang boleh customkan berdasarkan aplikasi ataupun notifikasi depending kepada korang punya preference lah. Dan dari segi dia punya side frame dia, frame kelilingnya pula, ia adalah lebih rata ataupun lebih boxy dan ia dipetakkan lebih sedikit bagi memberikan lebih perasaan premium dan juga grippiness dekat situ. Dari segi lain, aku boleh katakan this is masih lagi sebuah design sangat-sangat familiar. Ini masih lagi sebuah K40 Gaming Edition punya design dengan button placement, trigger placement semua yang masih lagi sama. Cumanya again dengan talaan AMG Petronas. So korang jangan, don't get me wrong, bukan nak kata design dia tak cantik, tetapi nothing's new here. So guys, dari segi paparan, 6.67 inci OLED panel, 1 billion color, Full HD Plus dengan kadar segala semulanya adalah 120Hz dengan support HDR10+. Dari segi spek itself, ini adalah sebuah paparan gaming flagship yang sangat-sangat capable. Di mana dari segi penggunaan aku, ia adalah sebuah paparan yang bagus, cukup besar, cukup cantik OLED-nya dan cukup responsif untuk kegunaan apa pun sekalipun. Cumanya again, berbanding dengan model yang lepas, nothing much improve in term of display. It is still a good gaming display, cumanya masih lagi terasa sama. Overall, dari segi dia punya display wise, aku boleh katakan tak ada apa yang aku nak complain. It is still a good display, tetapi nothing's new here. So, dari segi OS ataupun UI, seperti biasalah out of the box, dia hadir dengan MIUI 13 berasaskan Android 12. So, again, tak ada apa kita nak cerita sangat pasal MIUI 13. Di mana dari segi penggunaan, tiada apa yang berbeza sangatlah berbanding MIUI 13 yang lain ataupun MIUI 12 yang lain pun. Still lagi a smooth and familiar punya experience dari segi penggunaan. Dan dia juga hadir dengan RAM expansion. Tetapi untuk kali ni dia hanya fix kepada 3GB maximum RAM saja. So total korang akan dapat lebih kurang 15GB of RAM macam itulah. Cumanya satu benda yang aku boleh katakan agak kecewa sikit, which is untuk sebuah special edition punya phone, aku tak nampak much specialnya dekat UI dia ni, kecuali wallpaper F1 AMG Mercedes yang ada secara default dekat sini. Tiada special AMG always on display ke, tiada icon yang special ke, tiada live wallpaper yang special, tiada charging animation ataupun theme yang special sekalipun. Dia hanyalah basic MIUI 13 dengan satu wallpaper AMG dekat sini. Itu saja. So itu aku boleh katakan the major kekecewaan aku dah untuk phone ini. Dia punya UI dia tu tak banyak tweak yang nampak dia adalah sebuah special edition. So, dari segi dia punya speaker ataupun dia punya audio dia, ini adalah the one of the best thing yang aku suka tentang device ini. Di mana dia mempunyai quad stereo speaker tuning by JBL. So, bunyi dia aku boleh katakan memang sangat-sangat best gila gang. Memang sangat-sangat kuat, yet still well tuned gang. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Walaupun dia tak bagi apa-apa bicu audio sebab apa, yelah, ini adalah flagship punya phone. Tetapi dari segi punya kualiti bunyi dia memang sangat-sangat best. Memang flagship punya level lah. Bunyi dia adalah secara simpelnya super immersive. So guys, ini adalah sampel kamera video untuk Redmi K50 Gaming, specifically AMG ataupun Mercedes-Benz Editions. Di mana dia hadir dengan IMX 686, tak silap aku dekat belakang, 64MP, 8MP ultra wide angle dan juga 2MP makro. Jadi how does the quality, korang boleh komen kat bawah juga. Tapi so far aku boleh katakan as expected untuk sebuah
Ini adalah gaming phone Alright. Jadi jom kita go through sampel-sampel lain selepas ini. Let's go. Okay guys, so how does the performance untuk sebuah gaming phone punya kamera dan juga video? Aku boleh katakan okay, as expected lah. Tapi boleh katakan getting better lah. Jadi dia punya video pun boleh sampai 4K 60fps kan. Jadi yelah, chipset dia pun capable kan. Dia punya sensor okay lah. Cumanya dia tak ada OIS ke apalah kan, as expected again. So walau bagaimanapun korang boleh komen kat bawah okay ke tak okay kualiti untuk kamera dan juga video untuk Redmi K50 Gaming Mercedes-Benz AMG Edition ni. Let's go. So dari segi prestasi, since ini adalah sebuah flagship gaming phone, dia ada dengan Snapdragon 8 Gen 1. So senang cerita, performance wise adalah flagship gaming top notch, top maximum, super duper extreme habis lah macam tu. Di mana so far dari segi day to day activity memang smoothly, malah kalau korang nak bergaming pun memang padu habis lah. Cumanya dari segi AnTuTu benchmarking, ia berjaya mendapatkan markah sekitar 946,000. So aku masih lagi gagal nak mendapatkan Snapdragon 8 Gen 1 ni pada 1 juta punya markah, macam mana ada dekat luar sana. Tapi IST boleh dikatakan masih lagi tinggi. Dari segi heating, bagi aku agak normal. Taklah se-extreme macam mana Snapdragon 888 masa awal-awal keluar dahulu, still lagi manageable. Dan dari segi dia punya gaming, usual macam Mobile Legends ke, PUBG Mobile ke, ia boleh dimainkan pada tetapan grafik yang boleh dikatakan masih lagi tinggi. Cumanya kadang-kadang mungkin tunggu software developer punya optimization macam itulah. Dan dari segi gaming function, macam biasa, bila korang slide kedua magnetic trigger dekat atas ni, dia akan buka korang punya gaming space, di mana dekat dalam tu dia terdapat segala game korang. Dan korang boleh settingkan almost anything berkenaan dengan gaming korang dekat dalam tu. Dan bila mana korang masuk ke dalam game korang pula, kalau korang slide daripada kiri untuk keluarkan dia punya game turbo assistant macam tu, di mana dekat situ korang boleh tengok pelbagai info lah, dia punya FPS ke, heating semuanya. Korang boleh tukar mode pun dekat situ. Malah kalau korang nak setting shoulder button ikut gaming korang pun boleh dekat situ. Depending pada korang punya preference lah. Dan bila mana bercerita pasal magnetic trigger ni lah, dia punya shoulder button ni, boleh aku katakan nothing yang noticeable punya difference lah comparing to K40 gaming yang lepas. Masih lagi sebuah shoulder button yang clicky, tactile dan juga sedap ditekan. Sebuah penambahbaikan yang boleh aku katakan cukup menarik. Dan dari segi dia punya vibration motor pun boleh dikatakan bukan paling best, tetapi memadai untuk gaming santai. Again, tak aku perasan any noticeable punya changes lah. So dari segi bateri pula, dia hadir dengan bateri berkapasiti 4700 mAh dengan pengecasan pantas 120W gang. So kalau anda kata korang nak main phone ni all the day, should be no problem. Dan bila masa korang perlukan pengecasan, dia boleh mengecas daripada 0 sehingga 100 dalam masa 17 minit sahaja gang. So overall dari segi performance wise, especially dia punya gaming punya features, boleh dikatakan top notch. Cumanya nothing much has been improved ataupun changed comparing to the previous punya version. So, secara konklusinya, apa aku boleh katakan, untuk sebuah flagship gaming phone, Redmi K50 Gaming lah, tak kira korang ambil AMG ke yang biasa ke, still a good gaming flagship punya device. Cumanya, panjang korang tengok video ni, aku rasa korang boleh tangkap lah kenapa aku ada mixed feeling bercampur bau daripada awal sampai ke sudah kan. Di mana first thing first, bagi aku, ia tak jauh beza dengan Redmi K40 Gaming yang lepas. Bezanya hanyalah minor, more kepada refinement dan juga design sikit-sikit. Dan benda yang aku paling kecewa actually dari segi dia punya kosmetik, especially dia punya UI itu sendiri, MIUI dia tu. Di mana memandangkan ini adalah sebuah special edition Mercedes pula tu, bagi aku UI dia tu terlalu plain, terlalu biasa kau. Tak ada apa-apa yang menarik, malah casing yang diberikan pun casing silikon yang bodoh macam tu je. Di mana untuk K40 Gaming, Bruce Lee pun bagi casing special dengan theming yang aku boleh katakan agak special. This time around memang tampak seperti just
luaran punya upgrade dan juga kotak sahaja. Dan so far for the price, kalau anda kata korang memang sedang mencari sebuah gaming phone baru, this is easy to be recommended lah, senang cerita macam tu. Tetapi kalau korang adalah daripada Redmi K40 Gaming Edition ataupun apa-apa gaming phone dalam 2021, aku boleh katakan korang tak perlu pun upgrade pada phone ni. Literally dia hanyalah cosmetically minor refinement saja dengan chip yang baru. Itu sahaja. So far itu pendapat aku tentang Redmi K50 Gaming Edition, especially AMG Edition ni lah. Apa pula pendapat korang? Korang boleh kongsikan dekat ruangan komen dekat bawah. So guys, sampai di sini video kali ni. Kalau anda kata korang suka video-video pembawaan peranti-peranti RAM macam ni, korang boleh support aku dengan tekan butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.